Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kali ini untuk bersama dengan Ustazah Intan, yang mana kita akan belajar satu tajuk iaitu dalam bidang adab. Tajuknya adalah adab menuntut ilmu. Ini adalah tajuk ulang kaji kita sahaja, ya, tetapi diharapkan walaupun ulang kaji, murid-murid dapat memberi perhatian. Okey, baik. Ilmu ni terbahagi kepada berapa, ya? Ilmu ada dua bahagian, iaitu pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah, ya. Fardu ain ni adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam, ya. Ini perlu tahu. Semua orang wajib tahu ilmu ini. Kalau tak tahu, kita akan berdosa. Manakala fardu kifayah pula adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam sahaja. Maksudnya kalau ada sebahagian yang dah tahu, dah belajar, maka tidaklah berdosa. Lepaslah tanggungjawab itu. Baik, kita tengok contoh, ya. Fardu ain ni contohnya apa? Solat fardu, puasa bulan Ramadan, belajar Al-Quran, ya. Manakala fardu kifayah pula seperti ilmu kedoktoran, ya, ilmu ekonomi dan juga solat jenazah, ya. Kalau solat jenazah tu kita tengok sebahagian orang dah solat, tidaklah, tak mengapa, dah terlepas tanggungjawab itu, tidaklah berdosa. Tetapi sekiranya ada mayat orang meninggal, lepas tu semua orang biarkan, itu dah menjadi berdosa di kawasan itu. Semua orang di kawasan itu telah menanggung dosa kerana tidak ada yang solat jenazah, ya. Itu contoh, ya, tentang fardu kifayah. Okey, baik. Kita lihat pula kepentingan ilmu fardu ain ni apa dia, ya. Ada 4 kepentingan fardu ain. Ilmu fardu ain pertama, membentuk peribadi yang sempurna, ya, yang Ustazah tekankan ini, yang Ustazah titik-titikkan ini, ya, membentuk peribadi yang sempurna. Okey, yang kedua, hidup bahagia dan sejahtera, ya, hidup akan sejahtera apabila kita mengamalkan ilmu fardu ain ini, ya. Seterusnya, menegakkan syiar Islam, ya, menegakkan syiar Islam, ya. Kita akan meninggikan agama kita. Seterusnya, yang keempat, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah kepentingan ilmu fardu ain, ya. Manakala kepentingan ilmu fardu kifayah pula apa, ya? Yang pertama, meningkatkan ekonomi negara, ya. Bila belajar, ada yang belajar bidang ekonomi, bidang kedoktoran, ya, pelbagai bidang lagi yang lain, maka negara akan bertambah maju, ya. Kita punya ekonomi negara akan mantap, ya. Kemudian yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang, ya. Bila dah belajar ilmu pelbagai bidang, ya, ilmu-ilmu pelbagailah. Contoh apa lagi? Bahagian jurutera, ya, bahagian arkitek, ya. Jadi ramailah yang akan menjadi pakar dan mahir dalam bidang tersebut. Okey, yang ketiga, umat Islam bertambah maju, ya. Negara kita akan maju, orang Islam akan makin moden, ya. Negara kita pun akan maju. Dan akhir sekali, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama, ya. Maknanya ada saling membantu antara satu sama lain, ya. Ada yang boleh pakar dalam bidang ekonomi, ada yang pakar bahagian perubatan, ya, yang ada doktor, ya. Jadi ada kerjasama antara tu. Tidaklah semua satu bidang saja, ya. Jadi bila masing-masing ada kepakaran, maka akan dapat membantu antara satu sama lain. Baik. Okey, ini kita lihat, ya. Adab menuntut ilmu, ya. Ada berapa? Ada beberapa adab menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas dan sabar. Ya, itu adab dalam menuntut ilmu, ya. Okey, sepatutnya ini diterangkan awal, tetapi tak apa. Itu adalah merupakan ilmu juga. Yang kedua, sentiasa berdoa, ya. Yang ketiga, menjauhkan maksiat. Ya, itu adab menuntut ilmu. Kena elakkan kita melakukan maksiat. Yang keempat, memilih kawan yang soleh, ya. Dalam menuntut ilmu tu kita penting memilih kawan yang baik, kawan yang betul, ya. Kalau kita salah pilih kawan, maka kita akan menjerumuskan diri kita ke arah keburukan. Kalau contoh kita berkawan dengan orang yang menipu, lama-lama kita takut kita akan menjadi
terikut dengan kawan kita tersebut, ya, na'udzubillah. Ya, seterusnya adab menuntut ilmu mendapat keredaan ibu bapa. Kena minta izin dulu kalau nak menuntut ilmu. Macam kamu hari ini kita nak Google, nak membaca dulu, nak guna telefon mak ayah. Kan kita tentu nak minta redha daripada mak ayah dalam menuntut ilmu hari ini. Guna telefon mak, ya, minta izin nak belajar hari ini. Doakan semoga dipermudahkan urusan, ya. Contoh macam tu. Kemudian adab menuntut ilmu yang lain adalah menghormati guru, ya. Ini penting. Ya, sekiranya dengan guru, cara menghormati guru tu macam mana? Banyak caranya. Ya, antaranya mendengar, taat kepada apa yang telah dipesan oleh guru, ya. Apa lagi ada adabnya? Apabila guru mengajar, kita dengar betul-betul, ya, bersungguh-sungguh, fokus, ya. Tidaklah masa cikgu mengajar, kita pun bercakap juga di belakang, kita bising juga. Itu merupakan salah satu cara tidak menghormati guru, tidak ada adab, ya. Kalau kita menghormati guru ni, insya-Allah kita akan lebih diberkati ilmu kita tu. Berkat, ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita belajar, kita ingat, ya. Tidaklah masa tu ingat, lain kali dah lupa, ya. Penting kita menghormati guru ni, nak dapat redha guru, berkat, ya. Okey, baik, seterusnya bertekun, berusaha dan tawakal, ya. Ini adab menuntut ilmu juga. Kemudian menjaga masa dan bersungguh-sungguh, ya. Menjaga masa dan bersungguh-sungguh. Jaga masa macam mana? Waktu belajar tu kita ikut masa dia. Dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Bersungguh-sungguh. Tidak bermain-main, ya. Waktu main kita main-main, waktu belajar kita belajar betul-betul, ya. Dan akhir sekali beramal dengan segala ilmu yang diperolehi, ya. Apa yang kita perolehi, apa ilmu yang kita tahu, kita cuba amalkan sedikit demi sedikit. Lama-lama akhirnya kita akan mendapat kebaikan di sebalik ilmu tersebut, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita menuntut ilmu juga kita kena ikhlas, ya, kerana Allah Ta'ala, barulah kita punya ilmu kita akan semakin hari semakin bertambah, ya. Okey, baik. Apakah kepentingan beramal dengan adab ini, ya? Apa kepentingan dia, ya? Yang pertama, mudah memahami isi pelajaran, ya, bila kita beradab dalam ilmu, menuntut ilmu ni. Kemudian ilmu bertambah berkat, macam Ustazah sebutkan tadi, ya. Dan selain daripada tu, bermotivasi untuk belajar, bersemangat, ya, untuk belajar, ya. Kemudian bersemangat untuk beramal, bukan kita belajar je, tapi kita semangat untuk melaksanakan apa yang kita belajar, ya. Disayangi oleh guru dan juga rakan, dan akhirnya diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat, ya. Ini kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Ya, tadi kita telah sebut beberapa perkara, tetapi dalam tulisan Jawi kali ini kita sebut pula satu persatu dalam bahasa Melayu pula, ya. Pertama, mendapat ganjaran pahala. Yang kedua, ilmu yang dia mempelajari dia mendapat keberkatan. Seterusnya, mencapai kejayaan dalam hidup dan mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Akhir sekali, hidup menjadi tenang dan masyarakat akan memandang tinggi, ya. Kalau kita tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, apa dia? Apakah akibat dia? Keburukan dia, ya. Yang pertama, kita susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Dipandang rendah oleh guru dan rakan, ya. Ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Cepat terpengaruh bila orang ajak buat benda yang tak elok, kita terikut. Sebab kita tidak ilmu, kita tidak menuntut ilmu, kita tidak beradab dalam menuntut ilmu, ya. Okey, kemudian ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Itu akibatnya bila kita belajar tapi kita tidak beradab, dan akhir sekali berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab kita tidak beradab tu, kita akan mendapat dosa, ya, dan Allah Taala tak suka, ya. Murka tu maksudnya tak suka. Allah Taala marah, ya, jika kita tidak beradab dalam menuntut ilmu. Sebab dalam agama kita, ilmu itu sangat penting, ya. Dalam Islam, agama menuntut ilmu tu sangat penting.
Ya, kalau kita nak dapat kebaikan kita di dunia, kita mesti cari ilmu. Ya, kalau kita nak dapat kebaikan di akhirat juga, kita mesti dengan ilmu. Jadi ilmu tu sangat penting ya. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja huraian Ustazah tentang ilmu yang kita sentuh tadi, iaitu ilmu fardu ain, fardu kifayah. Kita tahu juga bagaimanakah adab kita menuntut ilmu dan apakah akibat dia jika tidak menuntut ilmu, apa kebaikan tidak beradab dengan ketika menuntut ilmu ya, apa kepentingan kita dalam menuntut ilmu. Jadi itu saja untuk setakat hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.